Hello guys, Assalamualaikum. Berjumpa kita lagi dalam rancangan Mystic Horror untuk mendengar kisah-kisah seram. Dan kisah-kisah seram ini hanyalah untuk hiburan semata-mata. Jadi janganlah anda terlalu fikirkan sama ada ianya benar ataupun tidak. Anggaplah kisah seram yang saya bacakan ini hanyalah sekadar time stories. Maaf gagap, terlupa nak cakap apa tadi. Okey, pada malam ini saya nak bacakan satu kisah seram di mana kisah ini diambil daripada Rashid Salim blog. Jadi saya harap anda semua terhibur lah. Tapi sebelum tu, saya nak anda like, share dan subscribe dulu channel Mystic Horror. Disebabkan channel Mystic Horror sedang dalam perjalanan ataupun on the way lah nak capai 1000 subscriber. Jadi saya minta sangat-sangat lah jasa baik anda untuk scroll sikit video saya. Pada bawah tu ada butang subscribe, tekan saja. Lagipun subscribe itu free saja, tak perlu bayar. Okey, jom kita mulakan dengan kisah kita. Baik, kisah pertama. Kisah ini diceritakan oleh Hafiz ataupun nama pendek Fiz, bukan nama sebenar. Kisah ni berlaku pada tahun 2003. Pada waktu ni si Hafiz ni dia masih lagi belajar dekat sebuah IPT dekat Perak. Kebetulan kejadian ni berlaku pada hari cuti Hari Raya Aidilfitri. Maksudnya dia orang tengah cuti Hari Raya lah. Okey, kisah dia bermula pada Hari Raya tu. Si Hafiz ni dia pergi beraya dekat rumah kawan-kawan college dia. Macam biasa dah bila cuti dia orang akan balik kampung lah masing-masing. Jadi adalah beberapa orang yang ada dekat, pasti akan berkonvoi pergi ke rumah kawan-kawan yang lain. Fiz ni dia tumpang motor kawan baik dia. Nama kawan baik si Hafiz ni nama dia Fendi. Dia orang berdua ni dia orang pergi beraya dekat rumah member, seorang demi seorang. Jadi lepas raya kononnya member tu pula nak ikut sekali. Jadi bertambahlah ahli konvoi. Jadi lepas duk ralik beraya lah apa semua, dah makan apa semua kan, sampailah ke rumah kawan dia orang yang terakhir ni. Rumah kawan dia orang ni adalah rumah yang paling jauh. Jadi hari yang dia orang sampai tu, waktu yang dia orang sampai ke rumah kawan yang terakhir ni, hari pun dah lewat, lagipun dah senja. Jadi jumlah semua ahli konvoi yang disertai oleh si Hafiz ni adalah 12 orang. Jadi bila dah sampai rumah yang terakhir tu, dia orang dah get ready nak balik. Tapi itulah, tiba-tiba pula hujan turun dengan lebat. Jadi kawan si Hafiz ni yang dekat rumah tu cakap, yang dia orang pergi raya tu lah, kawan yang terakhir ni, dia jadi tuan rumah. Kawan-kawan yang lain datang raya tu, dia cakap, tolonglah tunggu sekejap sampai hujan reda. Dia minta Hafiz dengan member-member yang lain duduk kat rumah dia at least sampai hujan reda. Dia orang pun tunggu punya tunggu. Kononnya dia orang berharap hujan akan serik. Tapi nampak gayanya hujan tak reda, kecuali dia renyai-renyai saja. Jadi dia orang decide nak move juga ataupun nak bergerak juga. Jadi dia orang pun startlah motor bertolak pergi. Tapi pada malam tersebut, sayangnya dia orang dapat info pula yang dia orang dapat daripada kenalan lah. Dia orang kata malam tu ada pihak polis buat SJR besar-besaran ataupun sekatan jalan raya. Disebabkan ada di antara dia orang dalam konvoi ni yang 12 orang ni, ada yang tak ada lesen mandu. Bahkan ada juga yang road tag tamat tempoh. Terpaksalah dia orang cari alternatif lain nak lari daripada jalan yang kena buat SJR ataupun sekatan jalan raya. Sebagai alternatif ataupun jalan shortcut dia lah, dia orang ni 12 orang ni kena ambil laluan dalam, lalu jalan belakang ataupun jalan tikus. Dia orang kena lalu jalan dekat Tanjung Belanja. Jadi dia orang kena masuk daripada situ. Dan laluan di Tanjung Belanja ni dikatakan sangat-sangat gelap. Jadi Hafiz ni cerita lagi, laluan Tanjung Belanja tu pula memang gelap, tak ada lampu jalan. Sebelah kanan jalan tersebut memang ada banyak pokok-pokok getah. Manakala dekat tepi kiri jalan tu pula adalah Sungai Perak. Jalan dekat situ memang berliku-liku, penuh dengan selekoh. Sepanjang dia orang lalu jalan tu, hanya boleh kira lah ada je kereta yang lalu, tapi beberapa buah lah yang lalu daripada arah pertentangan.
Tapi jarak dia sangat ketara lama dia. Nak tunggu satu kereta lintas ke satu kereta yang lain. Begitulah jarangnya jalan tu dilalui oleh orang. Bila bila kereta tu melintasi diorang, setiap kali kereta yang lintas konvoi si Hafiz ni dengan member dia, pasti kenderaan tersebut akan bagi lampu yang tinggi. Selalunya orang kata, kalau orang bagi lampu tinggi ni daripada arah yang bertentangan, ada aksiden ataupun roadblock antara dua tu lah. Ataupun mungkin untuk mengelakkan sesuatu yang tak diingini. Jadi biasalah, kalau dah tunggang motor ni, dah tentulah ada yang iring. Dia kata diorang ni bawa laju, taklah laju sangat. Diorang bawa biasa-biasa saja. Masing-masing bawa penuh dengan berhati-hati disebabkan jalan tersebut banyak berliku-liku. Tidak berapa lama kemudian, dalam perjalanan tu, melalui jalan yang gelap tu, si Hafiz ni dia mula perasan kiri dan kanan seolah-olah macam ada cahaya lampu. Jadi dia pun tengok dekat sebelah pohon-pohon getah ataupun pokok-pokok getah. Bila dia intai dekat, bukanlah intai, dia macam dia nampak dekat balik pohon-pohon getah tu, dia tengok ada cahaya lampu. Seolah-olah macam ada perumahan, macam ada rumah-rumah penduduk. Tetapi situ adalah hutan, mustahil ada penempatan manusia. Jadi dia tengok belah kiri, sama juga. Dia nampak daripada seberang Sungai Perak, dekat sebelah sana, memang ada nampak lampu-lampu seolah-olah rumah orang. Waktu ni si Hafiz ni dia dah mula fikir, rasanya sebelah sana hutan semua, takkan ada rumah orang. Dekat situlah si Hafiz ni dah mula ragu-ragu. Ditambah perasaan tak sedap hati pun muncul. Jadi dia tak nak lah tegur si Fendi ni, kawan dia yang tengah bawa motor ni. Takut sama-sama takut, jenuh pula. Sepanjang laluan tu, memang si Hafiz ni dia nampak cahaya tu. Dan tak lama kemudian hilang. Keadaan jadi gelap balik. Tapi tak beberapa jauh daripada hadapan dia orang, ada cahaya terang benderang. Dia jalan selekor. Sebelah kanan ada sebuah lori yang tersadai. Dekat sebelah kiri ada tiang lampu. Dekat situlah si Hafiz ni barulah jumpa ada cahaya lampu jalan. Setelah beberapa minit, beberapa jam melalui jalan yang gelap dan berliku, barulah jumpa cahaya lampu jalan. Lepas dah penat naik motor ramai-ramai konvoi, dia orang decide nak berehat dekat warung. Mereka pun dah sampai kat situ pada pukul 11.30 malam. Dia orang pun parking motor dekat kawasan yang berumput. Kawasan parking motor dia orang ni agak berbecak sebab hujan tadi kan. Jadi dia orang terus pergi ke warung tersebut. Bila dia orang dah masuk dalam warung tersebut, dia orang pilih meja, dia orang susun dan dia orang duduk. Elok je dia orang duduk, datang seorang makcik ni, datang nak ambil order. Macam-macam lah makcik tu tanya nak order apa. Adalah yang order mi goreng, ada yang pesan nasi goreng, ada yang teh ais, ada yang teh ais, ada Milo ais, macam-macam lagi lah. Tapi si Fiz ni pula dia tak nak makan. Dia dengan si Fendi ni dia nak minum je, dia tak nak makan. Sementara tu makcik tu sempat lagi pergi tanya dia orang semua ni daripada mana. Nak ni makcik nak tanya ni, korang ni datang ramai-ramai ni dari mana? Baju lawa-lawa, motor pun lawa. Kamu ni dari mana? Kawan si Fiz ni ataupun Fendi cerita, makcik, kami ni pergi konvoi, pergi beraya rumah kawan. Tapi bila nak lalu jalan besar, ada roadblock. Jadi terpaksalah kita orang lalu jalan gelap ni makcik. Nasib baik ada gerai makcik, jadi kita orang singgah lah. Dan makcik tu pula berkata lagi, hati-hati jalan kat sini. Jalan sini dah le gelap, jauh pula tu. Jadi dia orang berkata, nak buat macam mana makcik? Dah boleh buat roadblock, kena lari lah. Kalau tak, banyak cekadak pula nanti. Fiz pula duk berhati.
lepas bersembang di antara makcik tu dengan si Fendi dengan si Fiz ni, mata si Fiz ni ataupun mata si Hafiz ni, dia perhati dalam warung tu ada 2 orang lelaki. Dan 2 orang lelaki ni pula dia tengah tengok TV. Yang pelik dia, selalunya kalau kita tengah tengok TV, bila orang masuk kedai, kita akan automatik tengok siapa yang datang, betul tak? Walaupun kita tengah makan kat kedai makan, tapi bila kita tengok ada orang baru masuk kedai, kita akan pandang orang tu, betul tak? Secara natural lah. Tapi yang 2 orang ni, yang si Hafiz ni perhati ni, dia kaku. Dia tengok TV tu kaku, macam keras je, kejung, seolah-olah tak endah pun kehadiran dia orang dekat warung tersebut. Dan 2 orang lelaki ni yang terpaku tadi tengah tengok TV. Ini adalah apa yang Hafiz perasan dalam warung tersebut. Jadi bila dah nampak si Hafiz ni dah duduk termenung dan kaku, si Fendi ni cuik tangan si Hafiz ni. Dia minta, Hafiz, kau jangan fikir bukan-bukan lah. Kita dah penat tau naik motor, kita dah singgah kedai ni, kau jangan nak fikir bukan-bukan pula. Fendi ni tahu yang sebenarnya si Hafiz ni ada sixth sense. Dia rasa ada benda yang tak kena dengan warung tu. Tapi Fendi tak nak lah si Hafiz ni berandaian. Dan si Fendi ni juga dia tak nak percaya hal yang bukan-bukan. Dia tak nak merosakkan keharmonian. Jadi si Fendi ni pun mulalah berkata, Hafiz, kau kena fikir, ni memang kedai, kau jangan nak fikir karut-karut kan. Fiz ni pula masih lagi duk perhati lelaki yang tengah jaga kaunter pula. Tadi lelaki yang tengah tengok TV kaku. Lelaki yang jaga kaunter ni pula, nak describe dia lah. Lelaki tersebut yang jaga kaunter ni, dia lelaki macam tipikal pakcik surau lah. Dia pakai kopiah, dia pakai baju pagoda, dan dia senyum pula pada Hafiz. Tak sama dengan lelaki yang kaku tadi, buat tak endah, buat dek je. Jadi si Fendi ni kata, itulah, mana ada apa-apa yang pelik. Dia orang ni kan semua orang. Kalau hantu, dah lama dah dia orang cekik kita. Tu siap senyum dekat kau lagi tu. Si Fendi ni, dia cuba nak tenangkan hati si Fiz ni. Si Hafiz ni dia dah tahu ada benda yang tak kena dekat gerai tersebut. Kemudian lepas dah ambil order apa semua, dekat dapur gerai tu terdengarlah Sudik dan Kuali berlaga-laga dekat dapur. Keletang. Lepas tu sampailah hidangan yang dia orang order. Bila sampai nasi goreng, mi goreng, teh ais, teh tarik dan sebagainya, terus dia orang jamah ataupun melantak lah. Kawan-kawan Fiz yang lain semua menyembang, bersukaria lah, macam tak ada apa-apa, relax aja. Bila dah habis minuman dalam gelas, dia orang sambung minum air mineral yang dia orang bawa lah, sambil merokok pula tu. Bersepah meja makan tu dia orang buat, sambil lepak, sambil menyepahkan meja. Itu adalah lumrah kalau lepak. Jadi bila dah habis lepak apa semua, dah kenyang apa semua, dia orang nak gerak lah. Time nak bayar ni, time ni lah dia orang terkejut sebab murah sangat. Pakcik, berapa semua makan kita orang tadi tu? Kira semua ke asing? Korang ni nak kira semua ke asing? Tak apalah, kira sekali je lah, Fendi belanja. Tapi pakcik tu cakap, nak, tak payahlah bayar lebih-lebih, dah rezeki. Ni pakcik bagi harga murah je lah malam ni. Jadi dia orang pun bayar lah dengan harga yang murah tersebut. Mana nak cari dah tokek kedai yang baik macam ni. Bila dia orang semua dah mula nak naik motor masing-masing, baru je dalam jarak 20 meter, si Hafiz dia pusing ke belakang. Alangkah terkejutnya si Hafiz ni bila dia pusing ke belakang. Kedai yang dia makan tadi tu tiba-tiba jadi gelap gelita, seolah tak ada apa-apa pun. Memang gelap, tak dengar pun pintu kedai ditutup. Dia seolah-olah kedai tu macam ada button switch off, terus gelap serta merta. Dia orang pun mulakan perjalanan. Dalam perjalanan tu, si Hafiz ni terhidu bau busuk. Time tengah hidu bau busuk tu, ditambah tiba-tiba hujan turun. Dekat depan dia orang ada pondok, jadi cepat-cepat dia orang berteduh kat situ. Jadi memanglah dia orang bergelap. Pondok tu pun tak ada lampu.
Waktu dia orang singgah dekat pondok tu, bau tu masih ada, siap menusuk masuk ke rongga hidung si Hafiz ni. Bau tu, ya Allah, tak tahulah entah datang daripada mana. Si Hafiz ni, dia dah tak tahan. Dia dah tak tahan dah nak simpan. Dia dah tak tahan dah nak simpan, nak cerita juga bau apa ni. Dia terpaksalah tegur bau. Oi Fendi, Fendi, kau bau tak? Bau busuk ni. Sejak kita balik daripada gerai tadi kan, bau tu tak berhenti tu. Kau ada bau tak? Jadi si kawan-kawan yang lain ni pun kata, alah Hafiz, kau jangan risaulah. Itu kau terhidu bau getah kerap. Kan kita lalu dalam kawasan pokok getah ni. Mungkin ada yang penoreh yang dah toreh getah tu dah penuh, dia tak ambil lagi. Bau lah. Jangan risaulah, tak ada apa-apalah. Si Fendi ni pula diam, dia tak cakap apa-apa, just baring. Jadi si Hafiz ni pun kejutkanlah si Fendi ni. Sebab dia nak cerita yang dia dengar bunyi hujan pada At-Ta'zim tu pelik sangat. Dia bukan bunyi macam hujan kalau kena zin, dia bunyi lain. Tapi yang ni dia macam bunyi cakar. Jadi dia pergilah panggil kawan dia yang ada depan, yang dia seorang. Nama dia Zam. Tapi Zam ni dah tak menoleh dah. Zam, dia kaku, nampak menggigil-gigil dah. Bila dia orang semua nampak si Zam ni menggigil-gigil, menggeletar dan kaku, semua diam. Jadi Fiz ni pun dah mula buka mulut. Dia kata dia nampak Zam terus baring, duduk rapat-rapat dengan yang lain sebab takut. Si Fendi ni pula buat tak layan. Dia terus tidur. Bila hujan dah terlalu lama, ada yang sampai tertidur dekat pokok tu sebab duk tunggu hujan berhenti lah. Masa Fiz nak ikut baring sekali ni, time ni lah dia nampak macam ada benda putih duduk dekat motor dia orang. Cepat-cepat dia baring dekat tepi Fendi. Memang Fiz malam tu dekat pondok tu memang susah nak tidur. Tapi disebabkan badan dia dah letih sangat sebab konvoi jauh sangat naik motor, terlelap juga sekejap. Tapi bila dia nak buka balik mata dia, time ni badan si Hafiz ni dia rasa berat. Bila dia buka mata, ya Allah, Allahu Akbar, memang besar. Benda tu besar, duduk atas dada si Hafiz ni. Nak describe makhluk tu, dia ada tanduk. Dan si Hafiz ni nampak kuku-kuku runcing yang memanjang, menari-nari jari jemari depan wajah dia. Ni kuku dia panjang ni, dia buat macam tu. Waktu dia tengah buat macam ni, menari-narikan jari beserta kuku panjang ni di depan muka si Hafiz ni, dia rasa macam ada cecair yang menitik dekat muka dia. Tapi dia rasa itu adalah air liur benda tu. Waktu tu si Hafiz ni langsung tak dapat bergerak disebabkan kekuatan makhluk tersebut berada di atas dada dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Si Hafiz ni dia cuba nak tempik Allahu Akbar ataupun nak bertakbir, tapi suara tak terkeluar. Jadi dia kejutkan Fendi. Fendi. Tapi tak dapat. Si Fendi tak dengar. Dia rasa dia dah kejutkan si Fendi, tapi sebenarnya tak. Si Fendi tak dengar pun. Dia nak bercerita dan minta tolong dekat kawan-kawan yang lain, tapi sayangnya dah tak ada kudrat, dah tak ada kekuatan. Jadi solusi dia, si Hafiz dia teruskan baca ayat suci berulang-ulang sambil berdoa kepada Allah untuk usir benda tu daripada dada dia. Dan Alhamdulillah, setelah beberapa kali membaca ayat-ayat suci Al-Quran, Al-Fatihah, ayat kursi, surah Al-Baqarah, tiba-tiba Alhamdulillah benda tu ghaib. Lepas benda tu dah terbang daripada atas dada si Hafiz ni, terus dia rasa lelah. Dia rasa penat ya amat sangat sebab dah ditekan di dada. Jadi dia rasa macam rasa lega ya amat. Jadi dia terus rasa takut dan mula baring rapat-rapat dengan Fendi dan juga kawan-kawan yang lain. Dia orang pun tertidur sementara tunggu hujan lebat berhenti. Dia orang tidur, rupanya dah siang. Dan bila hari dah siang, awal-awal lagi si Fiz ni terus ajak Fendi gerak. Tapi yang lain rasa lapar. Jadi dia orang nak
suggest nak breakfast dululah. Waktu tu dia orang terlintas nak lepak balik gerai yang dia orang lepak semalam. Dia orang pun nak tak nak kena pergilah warung tu. Itu je yang ada. Jadi disebabkan tak ada pilihan, Fiz ikut sajalah. Dia orang pun pergilah gerai tu. Bila dia orang sampai tempat yang sama dia orang letak motor semalam, gerai tu, depan gerai, terkejut dia orang. Gerai yang dia orang lepak makan-makan, lepak-lepak semalam tu sebenarnya dah usang dan buruk. Tiang elektrik yang ada depan gerai tu memang ada, tapi lampu dia dah rosak pecah. Tak macam semalam, masih menyala. Itu yang pelik. Time ni diorang dah rasa pelik. Macam mana gerai yang begitu cantik diorang lepak semalam tiba-tiba pagi tu boleh jadi buruk. Time ni lah diorang dah mula rasa tak sedap hati, dah rasa macam pelik sebab diorang dah makan apa kat gerai tu. Jadi diorang ni pun teruskan berhusnuzon. Diorang fikir yang baik-baik. Diorang fikir itu bukan kedai semalam. Jadi semua pakat masing-masing menafikan. Fiz kata itu memang kedai yang diorang berhenti malam tadi, tapi diorang masih tak percaya. Jadi Fiz ni pun terus cakap, ni kesan tayar yang kita lepak semalam. Inilah bukti. Inilah gerai semalam yang kita lepak tu. Tu korang nampak tak tu? Botol mineral, kotak-kotak rokok dan tisu yang korang tinggal atas meja yang berhabuk tu. Itulah dia bukti yang kita lepak kat kedai ni semalam. Ini bukan kedai lain. Ini kedai sama yang kita lepak. Pinggan dan gelas yang dah berhabuk memang ada atas meja tu. Atap gerai tu pula dah roboh. Kedai tu memang rosak teruk. Jadi itulah yang menguatkan bahawa dia orang dah berada kat situ. Terdiam kawan-kawan si Hafiz ni sebab dia orang asyik teringat apa yang dia orang makan dekat gerai tu dan siapa yang datang ambil order. Siapa dua orang lelaki yang tengah tengok TV yang kaku, yang tak endah kehadiran dia orang, dan siapa pakcik yang senyum yang pakai kopiah tadi tu. Ini adalah persoalan yang bermain dekat semua geng-geng konvoi 12 orang tersebut. Cuma lepas tu dia orang jadi kalut. Dia orang bertanya-tanya apa yang dia orang dah makan. Tapi masalahnya dah masuk perut. Zam ada cerita dekat Hafiz ni lah, yang masa panggil dia tu dia tak menoleh sebab dia takut masa tu. Tapi Zam dah nampak yang Fiz ni tengah bercakap dengan orang lain yang Zam tak kenal. Macam itulah serba sedikit perkongsian si Hafiz ni yang disampaikan kepada saya tentang pengalaman dia dahulu. Biasalah bila kita dah masuk kawasan diorang ni, macam-macam lah diorang boleh menyerupa. Tapi si Hafiz ni ada sempat bagi tahu kepada penulis cerita ni yang pada malam tu bukan setakat bau busuk, malah ada member-member dia cakap ada di antara diorang terhidu bau wangi. Si Hafiz ni dia terhidu bau busuk, tapi member-member yang lain terhidu bau wangi pula. Jadi di sini ada dua kesimpulan. Yang pertama, ada dua anasir dekat situ. Yang pertama, anasir jahat. Anasir yang jahat ni memang sengaja nak menakut-nakutkan manusia, iaitu hantu yang duduk di atas dada si Hafiz ni. Inilah dia yang nak menakut-nakutkan manusia. Dan ada anasir yang baik. Ini adalah jin Islam. Dan ada jin kafir. Ini adalah spekulasi. Kalau pasal gerai tu, mungkin mata dia orang dah dikaburi, dan si Hafiz ni pula dah diberikan tanda-tanda. Kalau dia orang tak berhenti, memang tak jadilah malam tu. Menurut si Hafiz ni lagi, selang sehari lepas balik daripada warung yang misteri tu, kawan dia yang makan mi goreng tu meracau. Dia bercakap dalam bahasa yang tak difahami. Bila dah panggil ustaz, barulah settle semua. Dan ustaz terpesan, kalau dah nampak tanda-tanda pelik, jangan berhenti dekat tempat yang tak ada orang. Jika nampak kawasan tu memang tak pernah orang lalu, kawasan yang gelap terpencil, tiba-tiba ada lampu dan ada penempatan, jangan singgah. Ustaz tu tambah lagi, kawasan yang dia orang lalu, yang dia orang berteduh pondok apa semua tu, memang tak ada kedai langsung. Ditambah pula tengah malam, jalan tu pula memang orang lalu, jarang orang lalu, mustahil ada kedai makan. Dan balik tu ada juga yang demam, ada yang sampai sakit-sakit badan, yang meracau apa semualah. Jadi saya tanya si pencerita ni, iaitu si Hafiz, dia tak kena apa-apa ke? Dia kata ada. Dada dia ada kesal lebam.
Mungkin sebab kena empat dengan benda tu lah kot. Jadi bila tanya, saya pun tanya dia lagi, demam tak? Dia kata demam, tapi 3 hari. Memanglah, siapa je yang tak terkejut. Benda depan muka duduk atas dada, tiba-tiba main jari jemari dengan kuku panjang. Siapa tak demam? Siapa-siapa pun kalau kena macam yang si Hafiz ni kena, memang confirm kecut perut. Tapi tak tahulah, kok-kok lah ada yang kuat semangat. Okey, itu adalah kisah kita pada malam ini. Lupa cerita tajuk dia. Kisah dia, kejadian seram diganggu makhluk aneh ketika berteduh di pondok buruk. Kisah ini sebenarnya ditulis oleh Fiz Khairul, tapi saya guna nama Hafiz lah, bukan nama sebenar. Malah nak sebut Fiz kan, nampak terbelit lidah. Tapi cerita ini ditulis semula oleh Rashid Salim. Terima kasih kepada anda semua yang sudi dengar kisah pada malam ini. Terima kasih banyak-banyak. Dan saya harap jumpa anda on the next video. Assalamualaikum.